sekarang ni saudara, bila ini kita masuk bab politik pula. Saudara, bila saya melihat kenyataan pihak polis, bagaimana dilaporkan oleh berita harian, bahawa polis akan menjalankan siasatan ke atas Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengikut Akta Hasutan 1948. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin, siasatan ke atas ahli Parlimen Marang itu adalah susulan satu hantaran di akaun Facebook bertajuk Minda Presiden PAS pada Sabtu lalu yang mengulas mengenai parti DAP. Ini yang saya katakan, buat apa kita nak berbalah. Jadi menurut Tan Sri Razarudin, hasil siasatan awal polis mendapati hantaran berkenaan mengandung kenyataan yang berunsur perkauman yang boleh mencetuskan kegusaran awam. Ini yang 3R ni saudara. Satu laporan polis berkait perkara ini telah dibuat di pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman pada jam 7 malam semalam. Jadi siasatan akan dikendalikan oleh unit siasatan jenayah. Jadi pada itu, PDRM turut akan merakamkan percakapan bersama dengan wartawan New York Times yang menerbitkan berita tersebut secara dalam talian berhubung kenyataan Tan Sri Hadi. Jadi sebab itu saya harap kawan-kawan, sebagai dalam warga media, kita sebagai wartawan, kalau rasa perkara itu sensitif, tak perlulah kita laporkan. Untuk apa? Apa keberuntungan untuk negara saudara? Saya banyak kenyataan yang dalam keadaan begini pihak polis mengharapkan janganlah isu ini dipolemikkan, so kita serahkanlah pada pihak polis. Mereka lah akan melakukan siasatan dan kita tunggu laporannya. Jangan pula membuat andaian macam-macam saudara, kerana ini berhubung kait tentang politik. Begitu juga dalam isu 3R ini, Polis Raja Malaysia juga telah mengesahkan bahawa ia telah menerima beberapa laporan polis dan sedang menjalankan siasatan terhadap pengurusi DAP Lim Guan Eng berhubung kenyataan yang dipercayai menyentuh 3R, iaitu Rulers, Religion dan Race. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk G. Suresh Kumar, siasatan masih dijalankan dan orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Jadi saudara, tak payahlah kita nak bagi komen bahawa itu ini, biar pihak polis. Kita yakin dan percaya pasukan polis kita bukan kaleng-kaleng saudara. Mereka cukup lengkap dan mereka cukup bertenaga, dan saya yakinlah polis kita ni adalah antara yang terbaik di antara negara-negara lain saudara. Itu keadaan saudara. Jadi siasatan dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948. Jadi saudara, saya harap kita jangan lagi kita bercakap soal itu. Dua-dua sudah kena siasat, satu daripada DAP, satu daripada PAS. Kita tunggu laporannya. Saudara, jangan kita jadikan itu sebagai polemik untuk meraih sokongan dan sebagainya dalam musim pilihan raya ini saudara. Begitu juga sekarang ni bagaimana pemerhati rasuah menyifatkan ini cadangan PAS yang mahu menyediakan bas percuma kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi untuk pulang mengundi pada pilihan raya negeri 12 Ogos ini adalah menyalahi Akta Keselamatan Pilihan Raya 1954. Yang ini saya dah lontarkan. Saya dah nyatakan, saya ingat dalam 3 atau 4 malam dulu saya dah bagi tahu. Kalau benar kenyataan yang dibuat oleh pimpinan PAS di Kelantan bahawa mereka menyediakan bas, saya rasa ini adalah antara ada unsur-unsur yang menyalahi Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Menurut Timbalan Ketua Jawatankuasa Pemikir Pemerhati Rasuah Malaysia, Nur Muhammad Syakil Hamid, beliau menegaskan cadangan yang diutarakan parti politik terbabit adalah tidak wajar selain tidak elok untuk dilaksanakan. Sehubungan itu, beliau menasihatkan parti politik dan calon masing-masing supaya lebih peka dan sensitif dengan isu yang boleh menyebabkan mereka dikenakan tindakan, termasuk membatalkan keputusan pilihan raya akan datang. Itu keadaan saudara. Jadi selain menyalahi akta, tindakan sedemikian juga boleh mencetuskan pelbagai spekulasi dan dilihat sebagai adanya unsur dorongan untuk menambat hati pengundi bagi penyokong parti tertentu. Perkara ini sudah lama berlaku dan sepatutnya ahli politik ambil iktibar dan tidak melakukan kesalahan yang sama dalam setiap pilihan raya. Jadi, parti dan calon perlu memahami setiap akta serta peraturan pilihan raya yang sedang berkuat kuasa selain perlu untuk mengelakkan diri mereka melanggarnya saudara. Ini adalah sebagai reaksi kepada kenyataan PAS yang mencadangkan semua 6 negeri terbabit dengan PRN menyediakan perkhidmatan bas percuma
kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi bagi membolehkan mereka pulang mengundi pada 12 Ogos nanti. Berita Harian kemarin telah melaporkan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata langkah kerajaan Kelantan itu sewajarnya menjadi ikutan negeri bagi meningkatkan peratus keluar mengundi. Jadi ini laporan daripada Berita Harian. Menurut ahli Parlimen Kubang Kelang itu, penyediaan bas percuma bukan satu berunsur sogokan. Sebaliknya, ia disediakan terbuka pada semua anak Kelantan di IPT tanpa mengira parti kerana mahu membantu mereka menjalankan tanggungjawab mengundi. Jadi, mengulas lanjut, Nur Muhammad berharap agar Suruhanjaya Pilihan Raya dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah memantau setiap gerak-geri semua parti dan calon yang bertanding. Jika didapati melanggar peraturan, katanya tindakan tegas perlulah diambil lebih awal. Saya dah catatkan perkara ini, saudara. Dan sekarang ni, saudara, kita countdown dah lepas 6 hari dah pengumuman akan adanya pilihan raya apa semua ni masuk countdown ni. Saya melihat bahawa pimpinan parti-parti mula selain daripada media sosial mengutarakan banyak persoalan, masing-masing parti sudah pun mengeluarkan kenyataan, memperlihatkan keyakinan. Ini sebagai cyber, saudara. Ini sebagai satu perang saraf. Saya lihat ini. Sedangkan untuk dibuktikan sukar. Sebagaimana hari ini kenyataan yang saya tengok, yang saya lihat dalam media sosial, pengurusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Mahfuz Omar, sebab beliau yakin gabungan itu bersama Barisan Nasional boleh menumbangkan Perikatan Malaysia yang dipimpin di Kedah dalam pilihan raya negeri berasaskan formula 16 kerusi berada dalam tangan. Saya kata ya ke 16 kerusi dalam tangan. Kalau 16 kerusi tak cukup. Dia sekurang-kurangnya kena ada 19 kerusi. Mana nak cari lagi 3 kerusi. Ini saya kata antara Saiwo. Saudara Mahfuz Omar, beliau merupakan dulu, beliau adalah antara ahli pelatih PAS yang pakar dalam serangan ataupun melakukan Saiwo. Saudara, agak menarik. Dia kata jaminan 16 kursi dalam tangan itu dinyatakan olehnya dalam soal jawab bersama dengan Berita Harian. Jadi katanya kekuatan kita memang ada di bandar dan pinggir bandar. Tapi apa perlu lihat ialah perubahan sekarang. Sudah hampir keluar bandar. Jadi begitu yakin. Dan selain daripada Datuk Mahfuz Omar, tiba-tiba keluar kenyataan pula hari ini. Semalam lah, saudara, pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia kata kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilihat kacau bilau dan tidak akan bertahan lama. Ini pula lagi, satu lagi. Ini antara Saiwo. Jadi selaku Presiden Bersatu, dia kata UMNO yang terajui oleh Datuk Seri Ahmadi dilihat menjadi liability kepada kerajaan dipimpin. Itu antara cara-cara mereka nak menarik sokongan. Saudara? Jadi sebab itu dia kata sejak bila pula UMNO sebulu dengan DAP. Dari dulu sampai sekarang ni, jika sebut UMNO dengan DAP, no way, no go katanya. Nah, kita boleh tanya juga. Waktu dia bersama dengan Dr. Mahathir menumbangkan pimpinan UMNO Barisan Nasional dulu, pilihan raya 14, bukankah dia bekerjasama dengan DAP? Tak payahlah nak kata no way ni. Jadi sekarang katanya timbul kacau bilau lah kononnya bahawa dia yakin bahawa katanya kononnya kerajaan pusat zahirnya nampak berpadu, tapi sebenarnya tidak begitu. Tunggu masa saja akan terburai, tersungkur jatuh. Wah, cara bercakap. Ini perang psikologi, saudara. Jadi sebab itu, saudara, kalau kita dengar kenyataan itu, kita senyum sudahlah. Bukan kita nak percaya 100%, saudara. Sebab itu, mana saya nampak kayaknya Tan Sri Muhyiddin dia serang habis-habisan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Biasalah, saudara. Bila dia kata, sebab itu setiap hari kita tengoklah Anwar buka mulut, saham jatuh, ringgit jatuh. Sedangkan hari ini saham dah naik balik. Itu perang psikologi. Dia kata bukan saja soal jatuh, orang pun tak percaya. Cara mereka untuk menanam keyakinan. Terpulanglah, saudara. Sebab itu, semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menjawab. Akhirnya dia menemplak. Yang Bapak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak pihak-pihak tertentu yang mendakwa bahawa kerajaan pimpinannya gagal menguruskan ekonomi negara setelah mengambil alih kerajaan sejak 8 bulan lalu. Beliau berkata beberapa indikator ekonomi menunjukkan sebaliknya, termasuk kadar pertumbuhan sebanyak 56% yang dicatat pada suku pertama tahun ini, lebih tinggi berbanding negara China, Singapura dan Indonesia. Faktor nombor 2, kadar pengangguran turun.
Cuma masalahnya terdapat sedikit pengangguran dalam kalangan belia termasuk graduan. Tetapi kadar pengangguran lebih baik daripada semasa Kerajaan Perikatan Nasional. Itu jawapan dari Sdn Ibrahim. Fakta ketiga katanya, pelaburan suku tahun pertama. Tahun ini yang sudah pun masuk dalam negara sejumlah 71 bilion. Ini bukan soal menandatangani semata-mata. Tidak, saya pergi ke China yang bagi aku janji untuk bersama melabur 170 bilion. Antara yang terbesar dalam sejarah untuk Malaysia. Itu kata Sdn Ibrahim sewaktu dalam acara Temu Anwar di Universiti Utara. Saudara. Jadi Perdana Menteri berkata kadar inflasi juga menurun dan berada pada kadar 28%. Sekaligus membantu mengawal kenaikan harga barang walaupun beberapa indeks harga masih tinggi. Dia mengakui. Tapi janganlah mengatakan bahawa ekonomi dah runtuh dan sebagainya. Jadi beliau berkata hanya satu indikator ekonomi iaitu nilai ringgit yang jatuh. Maka dijadikan sebagai ukuran oleh pihak-pihak tertentu untuk mengatakan bahawa kerajaan gagal menguruskan ekonomi. Itu dia marah. Sebab itu dia kata, tapi orang sebelah sana tu bising tu. Masa mereka perintah, ringgit kita kuat ke? Sudah ada jawab-menjawab dalam media sosial, laporan dan sebagainya. Jadi faktor ekonomi ini ada berapa? Pertama katanya pertumbuhan, pengangguran, inflasi, pelaburan dan ringgit. Jadi ada 5. Jadi kalau kita cemerlang 4, 1 itu kita baikilah perlahan. Itu sebab dia kata masa kamu dulu tu kamu rosak 4 faktor tu termasuk ringgit. Kata Sdn Ibrahim. Dan saya melihat sekarang ni saudara, kita dengarlah. Kita dengar satu persatu. Masing-masing mengutarakan jawapan. Cuma saya harap janganlah adanya maki hamun. Dia saudara hati ayu. Ya surat memang benar saya dapat benda begini dan saya akan bagi saya lah sebab saya tengok chronological of event. Suasana tu ada benar dan dia tidak menafikan nama-nama seperti Tan Sri Muhyiddin, ada pertemuan di parlimen. Benar saudara. Saudara Iwan dia kata saya sokong DAP pada masa saya melakukan DAP, saya orang UMNO saudara. Ya saudara Salmi Ahmad dia kata maka bersinarlah di bumi permata. Itu kita harapkan saudara. Saya amat bersimpati kalau permasalahan Felda ini dijadikan isu politik berterusan sampai bila kita nak selesai? Sudahlah. Macam saya kata semalam, cukuplah kita menghentikan polemik Felda ini dan untuk warga Felda berterusan. Sama ada anda anak Felda, cucu Felda, generasi pertama, kedua, ketiga dan sebagainya, tak payah nak bangkit. Soal siapa benar, siapa salah, dah selesai. Antara peneroka dengan kerajaan, dah selesai. Yang penting kepada kita nak selesai. Bukan kita nak cakap, nak cari nama. Bukan akulah juara, aku yang buat. Tak payah. Sebab rakyat tahu untuk berterima kasih. Macam saya kata semalam, takkan nak pergi jumpa, nak cium, jumpa ni salam, cium. Tak payah. Cukup-cukuplah saudara. Saudara, ini saya haraplah saudara. Saya harap benda ini, polemik ini kita hentikan. Ya.